bila ada masalah sikit, dia dah sedih. Dia dah itu, dah ini, dah down semua kan. Sepatutnya memang bisnes akan ada masalah. So sebenarnya bila kita menghadapi masalah, itu bermakna kita kena level up. Kita kena level up. Sebabnya sebelum ni kita tak pernah ada masalah tu. Tapi bila bisnes kita makin grow, kita akan menghadapi masalah tu. So bila kita berjaya sahaja solve masalah tu, dia dah naikkan level kita. Macam naik makam lah, gitulah kan. Kita kena lihat setiap satu masalah itu adalah opportunity untuk kita lagi upgrade diri kita, lagi improve diri kita. Sebab apa? Sebab kita akan learn new things dan kita akan solve masalah-masalah yang baru yang mana akan mungkin boleh memajukan lagi bisnes kita. So nasihat Farah untuk orang bisnes kat luar sana kan, kata sadarkan hati, kuatkan hati, sabar dengan masalah-masalah yang datang, dan yang paling penting you all kena kuat semangat. Itu yang penting. Dalam kita punya journey nak berjaya tu, ada dua benda yang mempengaruhi emosi dan psikologi seseorang orang bisnes tu. Yang pertama adalah faktor luaran dan yang kedua adalah faktor dalaman. Faktor luaran ni maksudnya benda-benda yang bersifat material. Benda-benda yang bersifat material ni yang boleh push semangat orang adalah, Farah bagi contoh, reward. Macam apa yang Farah buat kan? Kenapa Farah bagi juga reward dekat team? Kenapa Farah bagi juga hadiah dekat team? Sebagai appreciate usaha keras diorang ni nak majukan bisnes diorang. Sebab apa? Sebab manusia ini dia akan terinspirasi dan dia akan bergerak lebih maju bila dia ada goal, dia ada target. So kita bagi diorang satu target supaya diorang bergerak ke arah target tu. So itulah kita panggil extrinsic factor. Faktor luaran yang mempengaruhi emosi dan juga action seseorang tu. Dan yang kedua adalah intrinsic factor, maksudnya faktor dalaman yang mempengaruhi seseorang, yang Farah selalu tekankan kepada diorang adalah diorang punya big why. Diorang kena clear dengan diorang punya big why. Sebab big why itu adalah benda dalaman. Hanya you saja yang tahu. Hanya you sahaja yang terkesan dengan big why tu. I nak you fokus dengan you punya big why. Sebab bila bergabung extrinsic dengan intrinsic ni, insya-Allah you akan buat gila-gila padu punya. Sebab apa? Sebab kalau you sekadar tak ada, orang kata pushing factor dalaman you ni tak strong, kalau ada masalah sikit you senang akan jatuh. Ilmu untuk buat duit 1,000, dia tak sama level of knowledge dia dengan orang yang boleh buat 5,000 sebulan. Orang yang boleh buat 10,000 sebulan, level of knowledge dia tak sama dengan orang yang buat 5,000 sebulan. Maksudnya lagi banyak you mampu buat, lagi besar you punya income, sebenarnya tahu you tu lagi besar. Kalau you all nak tahu apa you all punya mistake yang you all boleh improve, Farah nak share malam ni 3 perkara yang you all kena improve dan betulkan supaya ada result. Yang pertama, disebabkan you punya friends adalah sangat tak membantu. So apa sahaja posting yang you buat live ke, you buat iklan ke apa ke, friends you tak suka, family you tak suka. So apa yang you perlu perbetulkan adalah tambah friends. Lepas tu you kena tukar circle. Supaya bila you buat something, you buat posting, you buat apa, ada result. You buat business sebab you nak ubah kehidupan you, you nak ada result, betul tak? So to change your circle, that's it. Tukar logistik kita, tukar circle kita. So yang kedua, kenapalah
kita buat ni tak menjadi. You terlalu hard sell. You tidak reti storytelling, you tak reti soft sell. You hanya hard sell. Hari-hari nak cari agent. So siapa nak friends dengan you? Siapa nak respond dengan you? Siapa nak engage dengan you? Betul tak? So apa yang you perlu buat adalah banyakkan posting storytelling, bercerita, banyakkan soft selling, jangan terlalu hard sell. Macam mana you nak jadikan orang sebagai team you nak tarik orang jadi team you, macam mana you nak orang berminat jual produk you adalah dengan you tunjuk result. So setiap hari you tunjuk result. So orang automatically dah tahu dah, jual produk dengan you insya-Allah berjaya. Yang ketiga, mistake yang you buat, yang mungkin you all tak perasan. Yang ketiga, sebab you tak reti nak closing. Orang dah masuk, leads dah masuk, apa semua dah tanya harga, you tak reti nak closing. You tak follow up. Bila orang dah leads dah masuk, berterabur dah masuk, you tak pernah follow up. Orang tak berminat sekali, orang tak ingat dah, orang nak beli waktu gaji, you tak pernah follow up dia orang. You tak pernah guna database you. So itu masalah you. So you kena manfaatkan database you kena follow up diorang, you kena tahu untuk closing. Improve itu sahaja, insya-Allah you akan ada result sangat luar biasa, okey? Kita ni kena sentiasa bagi motivation, inspiration dekat orang. Kita ni hidup biar bermanfaat, kena sentiasa bagi manfaat kat orang. So orang tengok kita pun orang dah bersemangat, orang tengok kita pun orang dah rasa terinspirasi. So itu menunjukkan bahawa kita a good leader. Sebab apa? Sebab a good leader adalah orang yang mampu influence orang lain. Maksudnya a good leader, they can influence others. So kita kena be to that level supaya apa? Tim kita boleh duplicate apa yang kita buat. Tapi kalau kita leader, kita tidak buat, macam mana kita nak tunjuk dan nak orang kata guide tim kita? Kita work dalam satu tim tau. Okay? So kalau tim tu tidak align, tidak serasi, tidak bersama-sama, macam mana kita nak bergerak kepada kita punya target ataupun tujuan kita? Business is a learning process. Today maybe you drop ship, tomorrow maybe you dah jadi stockist, and next maybe you pun dah jadi leader ataupun founder kan. Kita pun tak tahu apa rezeki yang Allah nak bagi dekat kita. Tapi yang paling penting daripada awal lagi, kita kena buat orang yakin dan percaya dengan kita bahawa kita mampu untuk build and mampu to help others juga. Bukan hanya nak tolong diri kita sendiri, bukan hanya ambil jual-jual stok, lepas tu biarlah dia orang tu nak buat macam mana pun, pandai-pandai lah nak hidup. Bila macam tu tak bagus lah. Sebab kita memang nak dia orang pun mampu untuk capai apa yang kita capai. Dia orang juga mampu untuk menjual, mampu untuk gain knowledge. Benda-benda macam tu penting tau. So kita perlu improve apa yang kurang dekat kita, kita upgrade lagi. You all orang bisnes, you all jual produk bagus, orang lain boleh buat sale banyak, tapi you all stuck, tak boleh buat sale. So what is your problem? So the first thing is, kenapa orang membeli dengan orang lain tak membeli dengan kita adalah disebabkan number one is branding. Kenapa bila kita beli something dekat kedai offline ke apa ke kan, kita pergi beli dekat kedai yang kita biasa membeli. Contohlah kita ada satu kedai, dia jual goreng pisang paling sedap dekat kampung tu. Semua dah tahu dah benda tu, semua dah tahu kedai tu ada dekat ujung jalan, kat sempang ujung jalan tu. So semua orang bila nak membeli goreng pisang, dia akan pergi dekat kedai tu. Nak cakapnya apa sebenarnya? Sama sahaja dengan online business. Kita seller, macam mana orang nak trust dengan kita kalau kita tak ada branding? Kita tak ada personal branding. Orang tak tahu, orang tak kenal kita. So macam mana nak bina trust? Faham tak? Kita kena bagi orang trust dengan kita. Macam mana orang nak trust dengan kita kalau kita sendiri tak pernah perkenalkan diri kita siapa? So yang first kali adalah
gambar DP tu sangat penting, nampak clear muka kita ataupun image kita daripada sini sampai sini kan. Orang nak bagi duit ni, dia nak bagi kepada orang yang dia trust. Takkan dia nak bagi duit kepada kartun kan. Better dia pergi beli dengan seller lain yang memang sasar nampak muka dia, takkan dia nak menipu. Contoh, kita memanglah tahu kita ni siapa, tapi adakah orang lain tahu kita ni siapa? Sebab kita ni buat bisnes online, kita tak pernah jumpa orang tu, tak hanya kenal online sahaja. So penting untuk kita tingkatkan trust. So that's why orang membeli dengan orang lain, orang tak membeli dengan you. Okay? Sebab DP you adalah DP kucing. Tak ada orang nak membeli dengan kucing. Yang kedua adalah nama Facebook kita. Itu pun penting sebenarnya. Nama Facebook kita ni kena nama branding yang orang senang nak ingat. Ada orang tu nama dia XYZY apa-apa yang susah tahu orang nak ingat. Bila orang susah nak ingat, dia akan lupa. Bila dia lupa, bila dia nak search tu, dia tak tahu dia nak search apa. Kadang tu boleh typo. So nama kita janganlah terlalu pelik sangat. Lagi satu, kalau nama dekat online ni sangat penting, sangat perlu untuk nama kita tu, kalau boleh jangan common name. Maksud common name ni contohnya nama dia Nurliana. Kat Malaysia ni bila kita search Nurliana dekat Facebook, berjuta-juta manusia ada Nurliana. Akaun dia akan jadi sangat banyak ada. So orang tak tahu which Nurliana yang kita nak contact.